Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrum dan saya Harentia Jumatusin. Berita-berita utama malam ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak Liga Perdana Singapura. Rombongan terakhir bakal haji negara bertolak ke Tanah Suci. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, semalam berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak Liga Perdana Singapura. Perlawanan antara pasukan Brunei DPMMFC dan BG Tampines Rovers FC berlangsung di Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Berakas. Berangkat sama Paduka Adinda dan anak-anda Duli Yang Teramat Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanu Bolkiah. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Nazmi bin Haji Awang Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Dalam perlawanan tersebut, Brunei DPMMFC menewaskan BG Tampines Rovers FC dengan jaringan 2-1. Penerbangan keempat dan terakhir yang membawa 230 bakal haji bertolak meninggalkan negara pagi tadi dengan menaiki pesawat Diraja Brunei BI-4207. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat berlayar Yang Berhormat Perdana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Darudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Agama, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan selaku Pemangku Menteri Kesihatan. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama dan Tuanan Terutama Muhammad Abdullah Al-Buraitin, Duta Besar Istimewa Mutlak Kerajaan Arab Saudi ke negara Brunei Darussalam. Sementara itu, penerbangan ketiga bakal haji negara Brunei Darussalam selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Putera Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah pada pukul 3 petang waktu Madinah. Hadir menyambut ketibaan bakal haji negara Brunei Darussalam ialah Tuan Yang Terutama Abang Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Arab Saudi di Riyadh, dan Awang Haji Farhan bin Pihin Orang Kaya Putera Maharaja Datuk Paduka Awang Haji Abdul Ghani, Pemangku Konsul Agong Negara Brunei Darussalam di Jeddah. Rombongan ketiga termasuk pegawai pejabat urusan jemaah haji negara Brunei Darussalam Perubatan, Syarikat Darussalam Services Sendirian Berhad, Syarikat Al-Hijrah Travel and Tours Sendirian Berhad dan Syarikat At-Taqwa Travel Tours Sendirian Berhad. Ucapan syukur dilafazkan oleh jemaah haji negara setibanya di Madinah menandakan rasa terharu dan nikmat atas peluang yang dianugerahkan untuk menunaikan rukun Islam kelima. Harapan saya mudahan dikurniakan kesihatan tubuh badan dan dikurniakan kesabaran yang tinggi dalam sepanjang tempoh berada di kota Madinah dan Makkahul Mukarramah dan dapat mengerjakan haji dengan sebaiknya.
Junjungan Besar Ketani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempatnya di sini, dan insyaallah Indah sabar untuk ziarah ke makam Nabi. Saya merasa terharu dan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana menyambut saya serta keluarga dari segi fizikal, mental dan perbanyakkan exercise sebelum pergi ke Tanah Suci. Negara Brunei Darussalam terus komited terhadap liputan kesihatan sejagat melalui sistem kesihatan yang memastikan akses kepada perkhidmatan kesihatan yang tidak membebankan kewangan rakyat. Perkara tersebut antara yang digariskan Menteri Kesihatan semasa menghadiri mesyuarat Menteri-Menteri Kesihatan Commonwealth ke-37. Mesyuarat diadakan kemarin di Geneva, Switzerland. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar seterusnya menekankan seperti kebanyakan ahli Commonwealth yang lain, negara juga menghadapi cabaran termasuk peningkatan kos penjagaan kesihatan, peralihan demografi, peningkatan beban penyakit tidak berjangkit dan keperluan yang semakin meningkat untuk perkhidmatan kepakaran. Mesyuarat menghimpunkan jemaah Menteri-Menteri Kesihatan, perwakilan dan pegawai kanan dari negara-negara Commonwealth untuk membincangkan kerjasama dalam pembiayaan untuk kesihatan yang lebih inovatif dan mampan. Perbincangan menumpukan kepada pengukuhan sistem kesihatan dan memastikan akses yang adil dan saksama kepada perkhidmatan kesihatan dalam kalangan negara anggota sesuai dengan tema mesyuarat tahun ini, iaitu melabur dalam kesihatan, pembiayaan mampan untuk Commonwealth yang sangsama. Mesyuarat diakhiri dengan persetujuan untuk meluluskan kenyataan mesyuarat berkenaan yang menggariskan dasar-dasar utama, cadangan dan komitmen negara anggota Commonwealth. Menteri Kesihatan juga membuat perjumpaan bersama Puan Yang Terutama Shirley Ayokor Bochwe, Sekretariat Agong Commonwealth yang telah dilantik baru-baru ini. Setiap ahli keluarga berperanan penting dalam mencipta suasana yang harmoni. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Syarikat Usaha Sama Brunei Shell BSJV mengadakan Majlis Penganugerahan Perkhidmatan Kerja Lama BSJV bagi 237 pekerja atas komitmen dan sumbangan berterusan bersama BSJV. Majlis diadakan semalam di salah sebuah hotel di Jerudong. Penyampaiannya disempurnakan oleh Datuk Seri Paduka Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Timbalan Menteri Tenaga di Jabatan Perdana Menteri. Majlis diadakan bagi menghargai sumbangan profesional para pegawai dan kaki tangan di bawah BSJV. Still with 35 years of service, welcoming. Lebih 600 kg sampah berjaya dikumpulkan semasa kempen kebersihan anjuran Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pentadbiran dan Perkhidmatan dengan kerjasama Jabatan Perancangan dan Pengurusan Estet. Kempen diadakan pagi tadi di sebahagian jalan dan kawasan kampung di Jalan Telisai di arah Tutong. Antara yang menyertai kempen, Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan. Kerja-kerja membersihkan ini melibatkan 300 orang merupakan usaha Kementerian Pendidikan dalam menyokong inisiatif Jawatan Kuasa Induk isu-isu kebersihan dalam memastikan persekitaran negara ini adalah bersih dan bebas daripada sebarang pencemaran. Setiap ahli keluarga memainkan peranan penting dalam mencipta suasana yang harmoni, saling menyokong dan membantu antara satu sama lain. Perkara itu antara yang ditekankan dalam perkongsian ilmu semasa acara munajat anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama kali ke-183 semalam.
Program disemarakkan oleh tenaga pengajar dan para pelajar Nukra Quranik, jawatankuasa takmir dan jemaah dari beberapa buah masjid termasuk surau dan balai ibadat di seluruh negara. Susulan kejayaan pada tahun 2024, Persatuan Keselamatan Cyber Brunei BCSA tahun ini terus memperkukuh komitmen untuk memajukan pendidikan keselamatan cyber, memupuk kerjasama antarabangsa dan memberi pendedahan berharga kepada amalan industri dunia sebenar bagi pelajar tempatan dengan mengikuti pembelajaran luar negara. Pagi tadi, 19 peserta termasuk 3 ahli jawatankuasa eksekutif BCSA, seorang pensyarah Universiti Islam Sultan Sharif Ali dan 15 ahli pelajar BCSA berlepas meninggalkan negara untuk menyertai program berkenaan selama 6 hari di Kuala Lumpur, Malaysia. Dianjurkan dengan kerjasama ROSEC Malaysia, program antara lain bertujuan meningkatkan kesedaran dan pemahaman belia tentang dimensi sosial, budaya dan politik bandar serantau dan meningkatkan kesedaran tentang peluang pertumbuhan ekonomi dalam pasaran serantau. Memberikan peluang kepada keluarga-keluarga yang ingin berkunjung di hujung minggu sambil merasakan suasana kawasan kampung merupakan antara tujuan aktiviti Glam Kampung Galoh edisi ketiga. Dianjurkan oleh kumpulan Villaju Brunei dengan kerjasama Ecoponis Garden, acara berlangsung di Kampung Bang Dukat Lamunin, daerah Tutong. Acara bersempena sambutan Hari Keluarga Kebangsaan diisi dengan pelbagai aktiviti termasuk bengkel seni dan kraf tangan, permainan tradisional, tayangan filem serta jualan makanan dari para pengusaha tempatan bersama komuniti kampung. Tujuannya ialah untuk meningkatkan kesedaran kasih sayang melalui aktiviti yang berkonsepkan kekeluargaan. Jadinya, kenapa kami pilih Ecoponis Garden sebagai tempat untuk menyambut Hari Keluarga ini adalah untuk menarik para pengunjung, membawa diorang punya family, diorang punya kawan-kawan dan komuniti-komuniti yang sekitarnya. Persatuan Angkat Berat Kebangsaan Brunei Darussalam dengan kerjasama Sekolah Sukan dan disokong oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan menganjurkan kejohanan Angkat Berat Jemputan Remaja Brunei. Kejohanan berlangsung selama 2 hari bermula kemarin itu diadakan di Sekolah Sukan. 30 peserta daripada 3 buah pasukan iaitu Sekolah Sukan Brunei, Pasukan Sarawak dan Pasukan Sabah menyertai kejohanan berkenaan. Kejohanan mempertandingkan antaranya kategori lelaki dan perempuan 53 kg, 58 kg, 65 kg dan 71 kg. Kejohanan bermaklumat bagi menaik taraf sukan angkat berat di kalangan remaja serta memperkembangkan lagi sukan angkat berat. Piala FA Brunei 2025 menutup tirainya malam ini yang menyaksikan pertemuan antara DPMMFC dengan Indra SC. Perlawanan akhir berlangsung di Stadium Negara Sambil Brakas pukul 8.15 malam. Futsal Liga Elit Brunei, Kasuka Arauda sah rangkul kejuaraan Liga musim ini dan terus kekalkan rekod tanpa kalah meskipun hanya sekadar seri 3 sama dengan pasukan Majlis Sukan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Manakala Almirez Haitun FC naik ke tangga kedua setelah membelasah DDT-FC 11-1. Perlawanan berlangsung semalam di Dewan Serbaguna, Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah, Brakas. Perlawanan pertama menyaksikan pertemuan antara DDT FC dengan Almirez Haitun FC. Babak pertama, Almirez Haitun selesa mendahului dengan jaringan 4-0. Pada separuh masa kedua, Almirez terus menguasai perlawanan dengan berjaya menambah 7 lagi gol. Manakala gol sagu hati DDT FC pula diperolehi pada minit ke-35. Keputusan akhir DDT FC 1, Almirez Haitun FC 11.
Dalam aksi perlawanan, kedua menyaksikan pertemuan antara MS ABDB dengan juara Liga Kasuka Rauda. Kasuka mendahului perlawanan seawal minit ketiga. Pada minit ke-16, giliran Kasuka menggandakan gol. Bersambung babak kedua, MS ABDB merapatkan jurang gol menjadi 1-2 pada minit ke-21. MS ABDB menyamakan kedudukan dua sama pada minit ke-33. Selang seminit kemudian, MS ABDB di depan 3-2. Namun, kedudukan tersebut tidak bertahan lama. 2 minit kemudian, Kasuka menyamakan kedudukan 3 sama.